Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami di Cool FM, pilihan pertama untuk isu semasa. Dan isu sekarang ni panas memang panas ni. Apabila Selangor untuk awal bulan November kembali tiada air, tapi disebabkan permasalahan ada sisa buangan toksik ataupun bahan buangan yang kotor, lebih kurang 8 tan yang dibuang, mengakibatkan ramai rakyat negeri Selangor terjejas di penggunaan air ini, ya. Betul, ini satu benda asas yang memang patut kita tahu, sangat penting ya untuk semua peniaga, orang yang berada di rumah. Kena pula time PKPB ni, Ji. Alamak, ini memang betul-betul mengganggu gugat lah sebenarnya. Dan sekejap lagi saya nak bacakan satu WhatsApp, tetapi sekarang ini di talian kita bersama dengan Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis, pensyarah kanan program Sains Pengurusan Alam Sekitar Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Malaya, ya. Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam, Eji, Haiza, selamat pagi. Selamat pagi Dr. Zul, ada air di tempat anda? Air masih ada tapi dah mula kecil lah. Itu antara kebimbangan yang juga yang dilalui. Ini ada lagi tapi saya rasa kalau tak sikit lagi tu. Sikit lagi. Doktor ni tadi Haiza ada cakap juga, sebab ini dah berlaku di negeri Selangor untuk 3 bulan berturut-turut. Kalau sebulan jauh, sebulan lepas tu lama lagi timbul. Masalah dia sama, katanya isu pencemaran, buang sisa toksik dan juga sebagainya di sungai dan juga sebagainya lah, sehingga menyebabkan rakyat Selangor ni tak dapat nak guna air. So ada unsur sabotaj ke dari pandangan Dr. Zul sendiri? Nampaknya isu gangguan air ni kembali lagi. Kali ni Loji Rawatan Air 4 terpaksa dihenti tugas berikutan pencemaran sumber air mentah seakan pelarut dah. Jadi 8 threshold order number di muka sawah Rantau Panjang dan 4 ton 4 TON tu di Loji Rawatan Air lain. Jadi berkenaan isu sabotaj ni, sama ada ianya benar sabotaj ataupun tidak, Eji, Haiza, kita serahkan kepada pihak berkuasa lah untuk menyiasat dan mengambil tindakan. Tapi jika benar-benar berlaku, perbuatan begini sepatutnya dikecam lah oleh masyarakat. Betul. Kerana gangguan air di kala pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni memang menyukarkan para pengguna dan seharusnya dielakkan lah. Dan ironinya, kejadian ni berlaku tak sampai 24 jam selepas pindaan enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 diluluskan di Dewan Undangan Negeri Selangor. Satu perkara lah yang saya nak tarik perhatian Eji dan Haiza kan. Saya ada baca satu artikel surat khabar 30 April 2020 lah. Dia berkenaan ada seorang pakar kualiti air telah menyatakan kerisauan selepas, yang ni masa PKP pertama dululah. Jadi pakar kualiti air ni kata dia risau selepas PKP nanti industri pencemaran air akan kerap berlaku kerana industri dan pihak yang terkesan PKP ni akan ambil jalan mudah untuk minimalkan kos. Jadi dia melupuskan sisa yang dijana secara tidak bertanggungjawab. Jadi dia dah jangka dah perkara itu akan berlaku pasca PKP, dan kini kita dalam PKP yang siri kedua. Jadi pada masa tu dia dah sarankan agar pemantauan dan penguasaan diperketatkan pasca PKP kerana dia dah jangkakan perkara ini berlaku lah. Jadi sekarang dia benar-benar dah berlaku lah. Ini yang risau ni sebab kita sedia maklum Selangor antara negeri yang kembang pesat dengan pembangunan dan juga kilang-kilang banyak di negeri Selangor. Okey, kita akan sambung lagi banyak penjelasan dan juga banyak ideologi yang kita nak kupas mengenai masalah air di negeri Selangor yang kita hadapi sekarang ini. Alright, yang seakan menjadi kebiasaan ini ya, untuk anda dengarkan dulu Wania Cerita Canggung Cool FM. Eji, Haiza, Muaz bersama dengan anda tentunya di Cool FM, pilihan pertama untuk isu semasa. Ingat ya, hashtag kita jaga kita dan teruskan penjarakan fizikal untuk kita semua demi memutuskan rantaian COVID-19. Dan pagi ini Cool Talk bercerita sampai bilakah isu pencemaran air Selangor dapat ditangani, ya. Alright, kita masih lagi bersama dengan Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis, pensyarah kanan program Sains Pengurusan Alam Sekitar Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Malaya. Saya tertarik bila doktor katakan ada kajian. Mereka dah tengok pun masa-masa PKP ni banyak pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil peluang untuk mengurangkan kos dan sekaligus
menggunakan sumber air ni sebagai tempat pembuangan mereka. Kerana itulah fasa ini kita sedang lalui sekarang. Hakikatnya nampak gaya air Selangor juga menjadi tempat untuk ditembak ni, Prof. Doktor. Maksud AG tu apa? Ditembak? Ditembak maknanya dipersalahkan. Ya. Nampak gaya. Sebab saya ada baca satu WhatsApp ini, dia kata memang betul, memang bukan salah air Selangor, tapi yang kena hentam adalah mereka. Dulu orang tak nak Syahbaz dah ganti dengan ais. Lepas ni orang minta ganti ais dengan apa pula? Tapi tak ada jaminan dengan pertukaran syarikat. Isu akan selesai sebab air mentah, bukan bawah ais, kata dia. Bagaimana pandangan pada pandangan saya, sebenarnya pemegang konsesi air ni sebenarnya kita tak kisahlah sebenarnya pemegang konsesi air ni siapa pun yang bertanggungjawab, jika ia menjalankan tugas dan melakukan tanggungjawab yang betul, maknanya tak ada masalah lah. Tapi isu sebenarnya ialah kita perlu tingkatkan kita punya keselamatan air ataupun water security kan. Kita pernah dengar kan, setiap kali bila berlaku gangguan air ni, tidak kita akan diingatkan untuk meningkatkan water security. Jadi sebenarnya benda ni telah diulang dan akan dibincangkan semula setiap kali gangguan berlaku. Pakar kualiti air negara kita dah memberikan saranan-saranan positif. Jadi sebelum itu eloklah kita lihat semula definisi keselamatan air ni. Water security ni apa mengikut United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi United Nations kata ia adalah kapasiti ataupun keupayaan sesuatu populasi, contohnya penduduk Lembah Kelang ni, AG memastikan akses terhadap bekalan air berkualiti baik adalah berterusan dan mencukupi untuk meneruskan kehidupan, kesejahteraan hidup dan pembangunan sosioekonomi. Jadi kalau kita bermaksud water security ni, walaupun apa berlaku ancaman ataupun pencemaran, air tetap dapat dibekalkan seperti biasa. Maksudnya tidak perlu loji rawatan air kita tak perlu dihenti tugas. Jadi saya mungkin sempat bincangan mungkin beberapa faktor lah, 3 faktor je pagi ni. Yang pertama sekali ialah carrying capacity of river. Yang kedua, kena lindungi lembangan sungai. Dan yang ketiga, mungkin kita perlukan sistem rawatan air yang lebih advance lah, lebih maju daripada yang konvensional kita guna sekarang ni. Jadi pertama sekali berkenaan dengan river carrying capacity ataupun capacity keupayaan muatan sungai. Jadi saya nak kongsikan pengalaman saja. Saya pernah 2017 di Amerika Syarikat untuk Fellow of Environmental Sustainability. Jadi di sana saya telah lihat sendiri Merrimack River di negeri New Hampshire sampai Massachusetts. Jadi di sana undang-undang US ni dia bukan ikut kepekatan bahan cemar yang masuk dalam sungai je. Dia akan kira sekali kapasiti muatan suatu sungai. Untuk mudah faham, sungai ni dia kalau air dia banyak, jadi kalau bahan cemar masuk dalam kepekatan tertentu, dia akan dilarutkan lah. Jadi tak ada masalah lah kalau isi padu air tengah tinggi. Baik. Tapi kalau isi padu rendah, kemarau ke musim panas ke apa kan, bahan cemar dilepaskan sikit pun tetap akan mengganggu gugat seluruh maksudnya kan? Dia maksudnya, bahan cemar tu lebih banyak ya. Jadi kita kena undang-undang di Amerika Syarikat dia turut mengambil kira kapasiti muatan sebuah sungai tu. Ya, contoh eloknya undang-undang negara kita juga mengambil kira lah muatan kapasiti sungai ni, dan sungai ni boleh dibahagikan kepada beberapa segmen lah. Sebab kadang-kadang di hulu sungai memang bersih kawasan dia, tapi di tengah bila dah ada industri mula bercemar kan. Jadi kita kena ada pendekatan sebegitulah. Jadi selain daripada tu, di Amerika Syarikat juga, selain daripada point source pollution, iaitu punca dikenal pasti, yang kita punca dikenal pasti lah, contohnya macam pembuahan lah, effluent industry, pembuahan najis ni semua ni, ada juga diambil turut beri perhatian kepada non-point source pollution ataupun pencemaran yang bukan daripada punca yang dikenal pastilah. Jadi bila hujan lebat kan, kadang-kadang surface runoff ni membawa pencemaran dan deposit kepada tasik sungai. Jadi kalau di Amerika Syarikat tu dia ada salji cair, dia akan bawa sekali pencemaran. Jadi kita belum lagi ambil kira yang tu lagi. Itu lagi. Jadi banyaklah yang kita boleh
tambah baik lah. Ya, sebab Yang saya kedua, faham, apa yang saya faham doktor katakan tadi, kalau nila setitik di susu sebelanga memang nampak lah, tapi kalau nila setitik di satu kolah susu tak perasan pun kan. yes, itu Ya, kita simple. Betul lah, senang nak faham. Carrying capacity tu kan, senang kalau kita buat. Jadi kalau kita cakap kena ada double filter prevention sistem teknologi ni pun betul juga tak? Jadi itu salah satu daripada idea lah. Jadi sebab buat masa sekarang teknologi rawatan air di negara kita ni adalah sistem konvensional. Jadi setiap kali dicemari perlu henti tugas untuk diuruskan. Dah terganggu semua kan. Memanglah negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, sistem yang sama. Tapi sistem ni ada limitasi di mana ianya sesuai untuk rawat air yang tidak terlalu kotor. Jadi kalau kita di Malaysia ni, sungai kita ni tercemar, jadi saya rasa tak sesuai lagi kita masih menggunakan sistem rawatan yang konvensional ni. Faham, Kena upgrade lagi maknanya ni. sistem kita perlu lebih berteknologi, sebab masalah ni memang nampak gaya berulang dan berulang. Perlu ada perubahan lah doktor kan. Itulah sekadar persoalan, mungkinkah perlu kita ambil rawatan air yang termaju seperti Singapura ke contohnya, mana air kumbahan boleh digunakan sebagai Perlu. air minuman kan. Sebab di negara kita ni sungai kita tak macam sungai di negara-negara maju lah, di mana mereka tak terlalu kotor, jadi bolehlah rawatan dia tak rawatan konvensional kan. Ya, sebab betul juga kalau kita nak salahkan orang yang keep on buang sisa dekat sungai, orang-orang tersebut masih lagi ada sebab dah terbukti. Ya, masalah tetap akan ada 3 bulan ni straight ada je. So dari segi macam mana untuk kita membaik pulih sungai dengan satu tempoh yang singkat. Okey, doktor, kita nak sambung lagi pelbagai persoalan dan juga mungkin ada idea-idea penyelesaian. Tapi sekarang dengarkan dahulu lagu ini, Kalau Aku Kaya, di Cool FM. coolfm.com.my, live streaming, boleh layan kami di mana saja anda berada. Pilihan pertama untuk isu semasa. Jadi kami bawakan kepada anda ni isu air yang tak pernah berhenti kisahnya ya. Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis, pensyarah kanan Program Sains Pengurusan Alam Sekitar Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Melaya ada bersama dengan kita. Tadi doktor ada kongsikan pengalaman beliau sendiri berada di Amerika Syarikat, bagaimana mereka menghadapi situasi untuk memulihkan air yang dah tercemar. Senang cerita, itu bila berlaku pencemaran di sana, rakyat mereka tidak menghadapi masalah pun walaupun ada pencemaran doktor, sebab mungkin teknologi pembersihan tu terlalu canggih, tak terganggu ya. Adakah itu boleh direalisasikan di dalam negara kita Malaysia ni doktor? Ya, itu selain daripada teknologi itulah, mereka juga mempunyai simpanan air yang lebih banyak lah. Maksudnya telah dijangka kapasiti yang diperlukan jika sesuatu pencemaran berlaku. Jadi mereka dah bersedia dengan lebih awal. Bermakna kalau gangguan berlaku je, dia akan pindah kepada simpanan. Dan simpanan ni cukup untuk menampung selama beberapa tempoh lah untuk loji rawatan air itu diselenggara semula. Mereka dah, supaya kerana dalam water security ni, air ni, punca air ni tak boleh berhenti. Maksudnya mesti pengguna akan terus dibekalkan dengan air walaupun pihak pembekal air sedang menghadapi cabaran lah, maksudnya ada pencemaran ke ada apa kan. Jadi saya nak poin ketiga saya ialah lindungi lembangan sungai lah, kawasan keadaan air kan. Sebenarnya yang saya dah sebutkan September lepas juga, dan ada banyak artikel pun berkenaan perkara ni kan. Tapi saya nak kongsikan juga maklumat daripada Ketua Setiausaha Kementerian Air dan Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Dia ada post dia, saya baca berkenaan dengan peranan longkang. Jadi longkang di Malaysia ni, dia dah sinonim dengan menjadi parit laluan untuk aliran air kotor. Sedangkan longkang ni peranan dia ialah alur khas untuk alirkan air hujan ketika hujan. Maksudnya supaya air ni ada tempat nak pergi. Tapi longkang ni sepatutnya bersih lah, bukannya sentiasa dipenuhi air sisa, air kotor kumbahan lah, sisa dapur. Kadang-kadang kalau restoran ke terus minyak masak, tak ada tapis apa semua itu kan. Minyak bengkel kenderaan terus masuk ke dalam longkang kan, kita tengok. Itu berbalik kepada masyarakat dia doktor? Itulah, jadi selain daripada pihak kerajaan tempatan, masyarakat juga perlu pastikan longkang kita ni bersih lah. Longkang ni bukan tempat untuk kita buang benda. Ada benda campak je campak. Jadi
fungsi longkang tu sendiri untuk aliran air surface runoff kan, untuk kita alirkan air ni pergi supaya dia tak bertakung dan menyebabkan perkara air akan ada timbul masalah lain pula nanti. Jadi kita kena pastikan sungai-sungai parit-parit dekat depan rumah Okey, doktor. Dia tak tersumbat. Tapi nak tanya juga, perlukah kita ada takungan atau apa kita panggil apa dia? Macam Rizab air. Loji yang lebih lagi untuk kita rawat air. Maksudnya kita letak kat mukim-mukim yang kecil, tempat-tempat untuk kita standby. Ya, betul-betul. Saya setuju tu. Kita patut tingkatkan lagi loji rizab air. Rizab. Supaya andai kata ada pencemaran berlaku dan kita perlu tutup loji rawatan air ni, kita sentiasa ada sumber lain. Boleh disalurkan. Maksudnya dalam jumlah dan kapasiti yang benar-benar mencukupi untuk mega bandar seperti Lembah Kelak ni. Maksudnya kita tak boleh ikut semasa Kuala Lumpur ni dulu masih kecil kan, Selangor Shah Alam masih lagi bandar kecil ataupun tak begitu besar. Sekarang ni kita patut contohi langkah-langkah yang dilakukan oleh mega bandar. Jadi mega bandar mungkinlah perlu ada investment sikit lah. Maksudnya kita perlu ada teknologi yang bagus kan, sebab kita ni populasi kita meningkat tahun demi tahun, lebih banyak lagi pertumbuhan industri dan juga penempatan kan. Jadi ramai lagi akan duduk di Lembah Kelang ni. Saya rasa setiap negeri pun ada dia punya belanjawan sendiri, perlu ada peruntukan lah, dan mungkin ada iktibar untuk negeri-negeri lain boleh belajar dengan negeri Selangor ni, doktor. Jadi negeri-negeri yang akan meningkat lagi, yang akan membangun, akan menjadi mega bandar kan. Jadi mereka juga perlu ambil pedulilah tentang bekalan air ni. Jadi saya nak kongsi sedikit lah. Kalau ada masa sikit, saya nak kongsi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang beriman ni, amalan dia kalau nak dihubungkan amalan dia semasa hidup, semasa sudah mati, ada beberapa perkara lah kan. Jadi ilmu yang diajar, anak soleh, Al-Quran diwariskan, masjid dibina, rumah musafir. Yang menariknya, ada satu ni, sungai yang dia alirkan. Maksudnya sungai yang kita jaga, kita bersihkan, maknanya air boleh mengalir itu, dan juga sedekah dari harta ketika sihat dan hidup, itu boleh menjadi amalan lah. Jadi kepada pendengar Muslim, kita sepatutnya ambil iktibar lah perkara ni kan. Maksudnya jangan mencemarkan yang menyusahkan semua orang. Sebab dalam hadis tu pun ada mengatakan sungai, maknanya itu yang penting. Yang nyata. Jadi tolonglah kita sama-sama menjaga lebangan sungai ini, dan kita kena, tapi dari sudut penguatkuasaan ni juga dan juga tindakan di peringkat atasan, kita perlu bicara dan tingkatkan water security lah. Saya setuju. Semua rakyat main peranan juga ni sebenarnya. Memang sebelum ni kita katakan taklah nak menyalahkan kepada pihak yang menguruskan air 100%, tapi apabila perkara begini berlaku, maknanya mereka perlu mengambil pendekatan dan lebih banyak proaktif lah. Lebih proaktif bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Baik doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian kita. Alright, kita mengharapkan agar isu air ini cepat selesai. Itu dia tadi Dr. Zulilham Zulkifli Lubis, pensyarah kanan program Sains Pengurusan Alam Sekitar Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Melaya. Dan ada yang update terkini juga yang kita ambil dari Awan ni, baru diterima bekalan air di 7 wilayah yang terjejas akibat henti tugas LRA Rantau Panjang. SSP 1, 2 dan 3 akan kembali pulih bermula jam 3 petang ini secara berperingkat. Itu kenyataan daripada Air Selangor. Terima kasih banyak-banyak di atas usaha keras untuk mengembalikan orang cakap penggunaan air. Tapi saya tertariklah dengan apa yang perbualan kita bersama dengan doktor. Maknanya pihak-pihak atasan perlu lebih proaktif bagaimana untuk memastikan perkara begini tidak akan berulang lagi. Dan kena plan planning yang cukup cantik lah. Macam kita katalah, masalah tu memang akan datang. Nak settle kan tu macam mana. Pelaksanaan itu juga penting bukan hanya cakap tetapi tak buat semua memainkan peranan di Cool FM.